Dan cinta kita kepada Nabi ni adalah cabang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah dan Rasul, kan? Kita ni sebenarnya tuan-tuan, kita buat malam ni bukan untuk dunia, tak ada untuk dunia. Kadang ada orang berprasangka itu adalah sebab baik maulud tu, beria dia buat, adalah benda dia nak capai, tak, semua kerja akhirat, kerja akhirat, kan? Tak ada, maulud ni bukan untuk dunia, untuk akhirat, kan? Dunia yang kita kumpulkan ni semua untuk kita tinggalkan, betul kita tinggalkan. Tu kadang-kadang kalau dah terlebih-lebih mengumpul dunia, jadi sayang nak tinggalkan dunia. Itu sebab Nabi sebut akan tiba masanya nanti bangsa-bangsa seluruh dunia akan mengerumuni umat Islam seolah-olah ingin menjamah hidangan. Kenapa pula macam tu? Sahabat tanya, tak ramai kau Islam masa tu? Bahkan umat Islam cukup ramai sekali bilangannya, tapi tak ubah ibarat buih-buih di lautan. Buih kena angin pecah, usik pecah, tak usik pun pecah, kena angin pecah, kan? Pecah, kau tak faham, pecah, tak faham, kan? Jadi mana kata kenapa macam tu? Bahkan dicabut pula perasaan takut di kalangan musuh-musuh Islam kepada orang Islam. Tak takut dengan Islam, kan? Tak takut. Setiap sahabat apa? Kenapa? Tak lain tak bukan kerana pada ketika itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Ta'ala sekalian alam, salawat dan salam ke atasnya dengan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak saya ucapkan bahagia Tuan Pengurus Surau, Tuan Imam, barisan jatuh kuasa surau, seterusnya pemimpin-pemimpin tempatan dan semua peringkat yang berkesempatan hadir, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Syukur sangat-sangat pada malam ini dengan limpah dan izin yang dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut banyak siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Tuan-tuan dan puan sekalian, hari ini topik yang telah dipilih adalah Rasulullah SAW model akhlak terunggul. Itu sebabnya disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21 tu, Allah Ta'ala beritahu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Subhanallah azim. Dalam ayat ini beritahu sesungguhnya pada diri Rasulullah tu ada satu contoh ikutan terbaik. Dia dalam ayat tu contoh terbaik, mana dia tak sebut bajet baik, dia tak sebut macam baik, dia tak sebut antara yang terbaik, maka kita ada option antara terbaik, nak ikut tak ikut dah tak, tapi dah sebut dah contoh ikutan terbaik. Mana mesej nak disampaikan terbaik lah. Tak payah tanya kita cari lagi lah nak ikut siapa ni kan? Contoh ikutan terbaik. Nah, tapi dah manusia ni kadang-kadang dia payah sikit kan. Yang dia nak ikut Blackpink ke, macam tu lah. Pelakon Korea ikut kan. Jadi kadang-kadang kita kena tengok balik, kadang-kadang kita tak puasan minat kita kepada satu perkara tu sampai akan menyebabkan kita mengabaikan kasih sayang kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia yang paling hebat, manusia paling hebat Nabi Muhammad SAW ni, bila kita sebut akhlak model ikutan terbaik ni, model ikutan terunggul, kalau kita tengok kan sampai kan ilmuwan-ilmuwan ahli-ahli falsafah barat yang luar negara kan, yang bukan Islam pun meletakkan Muhammad ni sebagai manusia yang istimewa.
Sampaikan Mahatma Gandhi itu kata, kalaulah manusia nama Muhammad ni masih hidup, tentu segala huru-hara malapetaka yang ada kat dunia ni takkan berlaku. Sebab hebatnya Nabi. Ada Michael Hart pun kata, dia nak sangat bertemu dengan manusia bernama Muhammad kan. Dia nak sangat. Sebab terbilang dah orang kata dari segi kehebatannya. Tu yang tiba-tiba ada pula pihak barat ni dikeluarkan ranking senarai pemimpin berpengaruh dalam dunia. Dia letak nombor 1 sampai nombor 20. Nombor 1 dia letak Nabi kita. Tapi kita kena hati-hati. Kita kena hati-hati. Kita tak boleh nak iktiraf senarai itu. Sebab apa? Sebab memanglah dia letak Nabi kita nombor 1, tapi yang nombor 2 sampai nombor 20 tu macam tak sajak nak susun dengan Nabi. Habis semua, Hitler pun dia susun dari situ. Tak kisahlah nombor 4, nombor 5. Sebab kalau kita mengiktiraf senarai itu tanpa kita perasan, tanpa kita sedar, mana kedudukannya Nabi-Nabi dan Rasul yang lain? Mana kedudukan para sahabat kan? Tapi itu dahsyat lah, Nabi kita nombor 1 lah, kalah yang lain. Dia tak perasan. Sebenarnya tu propaganda orang nak suruh kita ambil senarai itu untuk kita iktiraf. Habis George Bush pun masuk dalam tu pahala lah kan? Jadi mana kata, tapi Nabi kita memang hebat, terbaik kan? Dan malam ni ramai-ramai datang buat Mauludur Rasul. Tu pun bergaduh kat orang tu. Mana ada, tak payah buat Mauludur Rasul ni, ingat Nabi sudah kan? Tak, kita buat majlis ilmu ni. Semalam saya ceramah di Kuala Kedah dengan tajuk Sunnah Rasul dengan Sunnah kita. Tajuk semalam ni. Tu pagi-pagi buta pukul 3:30 pagi dah gerak pada Kuala Kedah. Sampailah ke KL pagi tadi. Ceramah kat Menara UiM pun tentang Maulud. Petang tadi di Mesti Malaya, malam di sini tak ada kerja lain tentang ceramah. Tapi sini hebat lah, ramai melempah sampai keluar. Ramai betul kan? Ramai ni cuma yang tak datang lagi ramai lah macam tu kan. Tak apalah tuan-tuan kan. Tapi kepada semua, untuk makluman, surau ni aktif tiap-tiap malam ada program ceramah. Kepada yang baru datang, saya kena beritahu lah. Sebab ada yang first time datang malam ni, selamat datang ucapkan kan. Sebab macam inilah suasananya surau kita ni kan. Surau yang paling tinggi dalam Jalil kan? Puncak Jalil kan. Cantik InsyaAllah teruskan hidupkan. Sebab antara sebab kita sambut Maulud Rasul ni sambut kelahiran Nabi, manusia terhebat, satu-satunya manusia yang kita celebrate birthday dia walaupun dia dah lama tak ada. Nabi kita kan. Walaupun cuti maulud belum lagi kan. Alamak, tak apa, tak ada masalah. Ada minggu lepas dah ada buat maulud dah kan. Johor lagi pula, tanya Johor sepanjang tahun maulud, sepanjang tahun selagi tak puasa maulud dah. Ceramah maulud ya, tak ada masalah. Satu-satunya manusia. Tapi cuba kalau keluarga kita yang dah meninggal tu, kita celebrate birthday dia, so jemput jiran datang nak buat celebrate birthday. Dia siapa? Rahsia. Datanglah. Orang pun datang kan. Buat keluar kek, Allah selamatkan kamu kan. Lepas tu tanya potong kek pagi. Kita tanya, untuk siapa ni? Untuk atuk. Ya ke? Mana atuk? Dah lama meninggal lah. Orang pun pandang sewel ke apa tu kan. Tak, untuk kita tak dapat benar. Untuk Nabi tak ada masalah. Satu dunia mengiktirafnya. Ya, itulah hebatnya yang pertama. Kenapa kita sambut maulud? Pertama, ambil iktibar dan memperingati sirah perjuangan Nabi. Bukan senang kan, kita nak dapat apa yang kita ada hari ini. Nabi dulu bersusah payah kan, nak sebarkan dakwah, nak pastikan Islam ni sampai ke serata alam. Ke sana kemari, Nabi sampai ke Taif macam mana sampai ke Taif macam mana, apa jadi orang baling dia batu kan. Nak sebab mula sembunyi-sembunyi, lepas tu terang-terangan pula, lepas tu peristiwa hijrah. Hari tu kita dah ceramah hijrah. Sebelum hijrah tu dah cerita pasal apa, Isra Mi'raj, macam-macam
Kan tiap-tiap tahun jamaah maulud ni bertukar-tukar tajuk, bertukar-tukar penceramah, tapi perangai sama. Tu salah tu, orang yang dengar bukan orang sini lah, tempat lain. Sini okey, kan? Dia dengar lah, oh ya Allah sayangnya Nabi kat kita, tahu. Tapi yang kita nak buat ni nak ambil iktibar, ibrah di sebalik maulid Rasul, kan? Dan begitu juga untuk mengenali dan mengetahui peribadi Nabi Muhammad SAW. Itu sebab Nabi pernah sebut, ta'dibu auladukum bi salasati asya, adabkanlah anak-anak kamu tu dengan 3 perkara. Pertama, dengan cara apa? Bihubbi Rasulullah SAW, ajar dia sayang Nabi. Kedua, bihubbi ahlihi, dengan menyayangi ahli keluarganya. Dan yang keempat, biqiraatil Quran. Dah sebut tu 3 perkara. Adabkan anak-anak kamu, Nabi kata. Didik tu ta'dibu dengan adab. Ta'dibu, adabkan anak-anak kamu dengan 3 perkara. Pertama, sayang Nabi. Sayang ahli keluarga Nabi. Macam mana nak sayang ahli keluarga Nabi? Kona pun tidak. Bini tahu tak? Tahu. Aisyah, Siti Khadijah tu tahu. Yang lain entah. Zainab kan seorang aja tak ingat. Kan? Anak dia, cucu dia, cucu ingat. Hasan Husin itu ingat. Jadi mana kata kena kenal, sebab kita tahu kisah dia. Dan begitu juga biqiraatil Quran, dengan membacakan suci Al-Quran. Jadi seperti mana firman Allah Ta'ala ni dah sebut tadi, contoh ikutan terbaik, tak ada dakwa-dakwi lah, confirm, endorse, disahkan. Kemudian yang ketiga, dapat memperingati tarikh kelahiran baginda SAW. Keempat, mencapai pembersihan hati kita dan jiwa melalui penghayatan sirah kita, nak cuci hati kita. Kemudian keenam, memupuk perasaan cinta dan kasih sayang. Yang keenam, mengumpulkan umat Islam ni, mengumpul umat kita ni semua ni, kumpul ramai-ramai untuk memperingati dan secara berjemaah melakukan amal soleh tadi, berselawat. Hamilah malam ni lain sikit selawat banding surah-surah lain. Dia kena rare sikit kan, dia puncak jadi dia lain sikit lah. Haru lah awak kat luar tu, tak ada lah skrip dia kan. Okey lah, ikut je lah kan. Kan macam tu lah. Kemudian memperbanyakkan selawat dan puji-pujian kepada Nabi, dan begitu juga menyampaikan pesanan peringatan. Dan cinta kita kepada Nabi ni adalah cabang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah dan Rasul, kan? Kita ni sebenarnya tuan-tuan, kita buat malam ni bukan untuk dunia, tak ada untuk dunia. Kadang ada orang berprasangka itu adalah sebab baik maulud tu, beria tu buat, adalah benda dia nak capai. Tak, semua kerja akhirat, kan? Tak ada, maulud ni bukan untuk dunia, untuk akhirat. Kan? Dunia yang kita kumpulkan ni semua untuk kita tinggalkan. Betul, kita tinggalkan. Tu kadang-kadang kalau dah terlebih-lebih mengumpul dunia, jadi sayang nak tinggalkan dunia. Tu sebab Nabi sebut akan tiba masanya nanti bangsa-bangsa seluruh dunia akan mengerumuni umat Islam seolah-olah ingin menjamah hidangan. Kenapa pula macam tu? Sahabat tanya, tak ramai kau Islam masa tu? Bahkan umat Islam cukup ramai sekali bilangannya, tapi tak ubah ibarat buih-buih di lautan. Buih kena angin pecah, usik pecah, tak usik pun pecah, kena angin pecah, kan? Pecah, kau tak faham, pecah tak faham, kan? Jadi mana kata kenapa macam tu? Bahkan dicabut pula perasaan takut di kalangan musuh-musuh Islam kepada orang Islam. Tak takut dengan Islam, tak takut. Setiap sahabat kata kenapa? Tak lain tak bukan kerana pada ketika itu umat Islam dilanda penyakit wahan. Penyakit wahan ni penyakit apa? Cinta dunia dan takut mati. Terlampau cinta dunia. Tanda-tanda cinta dunia, yang pertama, cinta dunia terlampau sayang ke pasangan dia, ya, sebab dia lawa tu, ya. Tapi kalau kita tak nak jadi dunia, bawalah pasangan menuju akhirat. Maksudnya beramal sama-sama, ingat Allah sama-sama, ngaji sesama. Ni dia tahu karaoke, ya, jom kita celebrate tu, fikir jom kita lepak-lepak, jom. Tak, malam ni ada ceramah, jom kita pergi sesama. Ya ke bang, alhamdulillah kita masuk syurga. Kau dah pek lah macam tu. Orang puncak jalil lah macam tu, tapi lain tak macam tu kan. Yang kedua, tanda gila dunia apa dia? Pangkat kedudukan. Pangkat kedudukan, gila kerja pangkat.
kan? Saya pergi di Indonesia, tuan-tuan, pergi di Indonesia, saya tengok rupanya setiap masa saya pergi terlepas, setiap lorong jalan tu beri ramai pahal, rupanya tengah kempen nak naikkan presiden baru. Kan, rupanya presiden ni dua penggal lah kan. Dua penggal lah tukar dua penggal lah kata tukar lah, automatik tak boleh dah. Ya. Kalau misalnya lain lah, selagi boleh batuk lagi banyak, ada bercakap nak lagi tu kan? Sudah kan? Jadi macam tu lah, sadar diri patut kan? Dia dah, kalau kita buat sistem macam tu bagusnya dah kali kedua tu dia dah fikir dah siapa nak ganti aku lepas ni, macam tu lah. Patutnya macam tu, boleh ni kan? Tanda gila dunia. Yang kedua sebab kedudukan pangkat kan? Semualah bagi pinjam. Ni yang ada kat depan saya ni, ada yang bekas-bekas pegawai-pegawai tinggi dalam kerajaan pun ada. Saya tengok muka pun tahu, gaya tu ada. Gaya pencen pangkat tinggi tu ada lah. Style lain, cara pandang ada lain. Jadi besok masa meeting saya pun sama, bekas pesara. Sebab masih sekarang ni pesara lah, mana bekas pejabat awam kan? Sampai masa dulu rasa pangkat tinggi mana, nombor satu dalam pejabat tu dia lah. Sampai masuk ke ujung tiang tu duduk dengan suara tu, pencen nak buat macam mana? Pinjaman. Tak percaya juga. Kalau kita kerja kerajaan ke kerja mana-mana, kerja tetapan, saya nak berhenti lah, notis 3 bulan. Belum habis notis 3 bulan, iklan dah keluar dah. Nak tunjukkan jawatan tu bukan kita punya kan? Macam mana nak cakap? Jadi itu tanda gila dunia. Dan yang ketiganya apa? Gila harta. Bukannya buat mati kan? Contoh lah tuan-tuan, kalau saya tanya soalan ngangkat tangan tu, ada yang pakai jam. Pakai jam kan? Kita pun tanya, jam tu siapa punya? Jam siapa punya? Orang yang ramai jawab, saya punya. Soalan kedua, tangan tu siapa punya? Diri kita pun bukan kita punya. Macam mana kita boleh mengaku jam tu kita punya? Sebab saya pun dah kena dah itu. Orang tanya saya soalan tu, saya punya lah. Tangan tu punya? Tak, ya pula lah. Betul tak? Kan, cuba kita fikir balik. Macam mana diri kita pun bukan kita punya. Macam mana kita boleh mengaku yang tu kita punya? Apatah lagi suami. Siapa kata puan punya? Ada bulu marah muka tu, orang tanya kan. Jadi contoh lah. Sebab tu sebab Jibril kata, Malaikat Jibril kata apa? Malaikat Jibril kata, hiduplah sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan mati. Dia cakap dengan Nabi, pesan kat kita. Sayangilah, cintailah sesiapa sahaja sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Dan perbuatlah apa yang kamu suka sesuka hati kamu, dan sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap perbuatan kamu. Dan disebutkan dalam Quran kan, sesungguhnya dunia ini adalah merupakan kesenangan yang memperdayakan. Gama abang nak sangat jawatan, tahniahlah dapat jadi pengusi surau. Tahniah lah, mesej tu, tahniah. Kita dah baru minggu depan nak menung kawan tu, macam-macam pun nak balun ke orang tak, sini tak ada, sini tak apa, sini okey, tempat lain dah dipandang muka pengusi ya. Orang ni dekat setiap taman perumahan ni memang ada wakil. Yang tukang balon ni memang ada wakil. Duit banyak, program tak ada. Balon dia tak datang surau. Jawab balik ke dia, program banyak, kau yang tak ada. Dan ni contoh lah. Tu saya kata tadi, hidup sesuka hati kamu, kita akan mati. Sayangilah, tu bukan kita punya ya? Tu sebabnya kalau kita ni simpankan dunia ni, kita akan jadi sayang nak tinggalkan dunia. Beli kereta, beli rumah. Beli tu niat dia sebab nak kumpul aset kan? Kumpul sayang pula, dah sakit pula dah, belum sempat aku menikmati harta ini. Itu masalah dia kan. Kadang-kadang ada orang tu lagi lah, ada orang ada belah-belah KL. Alhamdulillah, aku ada 5 anak, aku dah beli 5 biji rumah. Alhamdulillah.
Jadi anak aku tak payah berebut. Siapa cakap? Bagi anak rumah seorang satu supaya tak berebut. Siapa cakap tak berebut? Bagi seorang satu kan, kononnya senang. Aku mati esok senang hati, anak aku dah ada rumah. Mati kita dijual rumah tu. Dia tak nak rumah tu, dia nak duit tu. Contoh macam mana tu kan? Untuk tu cerita tu. Macam mana kita nak menentukan kan? Macam mana nak menentukan? Kita boleh mengancam, tapi sebenarnya yang patut didik anak kita tu akhlak tu, bukan harta tu. Supaya mati je kita tiba-tiba macam mana ni bang, harta ayah ni macam mana? Macam ni lah harta ayah yang ni, bagi kat Long, biar Long takbir kan, anak tak ada salah. Lalu nak jual rumah ni, kita sama-sama jaga rumah. Kenapa? Hari raya kita balik kumpul balik ramai-ramai. Ni kereta ayah ni, tak apalah, kereta ayah ni biarlah kat rumah ni. Kalau kita balik sekali boleh kita pakai, nak beli barang ke apa. Contoh ni macam mana? Yang ni bagilah kat Pak Long selalu pakai motosikal, bagi Pak Long. Dia unding senang, tak gaduh. Ini malam meninggal, malam tu bertumbuk dah. Yang pahala bagi kat Long pula, Long pahala. Kita orang tak ada hak lah orang gaduh. Apa tu? Akhlak, adab tak ada. Sebab dia harta kan. Itu cerita kan. Dalam surah Ali Imran ayat 106 boleh beritahu, ingatlah hari kiamat, padanya ada muka orang menjadi putih berseri, ada yang muka orang-orang menjadi hitam legam. Ada pun orang yang telah hitam legam mukanya, maka ditanya secara menempelak, patutkah kamu kufur ingkar sudah kamu beriman? Oleh itu rasalah azab seksa neraka disebabkan kekufuran kamu itu. Ayat surah Ali Imran ayat 106. Makna di padang mahsyar ada dua wajahnya, muka putih berseri, muka hitam legam. Yang berwajah putih adalah ahli sunnah wal jamaah, orang yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Dan siapa pula yang berwajah hitam? Imam Ibn Abbas menyatakan itulah ahli bid'ah yang membibitkan perpecahan umat Islam, dan ada juga yang menyatakan itu adalah merupakan golongan munafik. Dan kesimpulannya, berpegang teguhlah kepada tali Allah, bersatu padu, jangan berpecah-pecah. Ya, selagi mana di Islam wajib baik, lain pada tu Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia, kenapalah dia tu geng belah sana, Nabi tak ajar. Dia parti dia bendera dia belah sini ya, lain. Kau jangan baik dengan dia, Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia, dia geng ketua kampung lama, Nabi tak ajar. Ni pusat persatuan penduduk yang dulu ni, dia lain sikit, dia punya lain weh, jangan baik dengan dia, Nabi tak ajar. Selagi mana di Islam, dia amalkan Islam, wajib baik. Ya? Kita mungkin tak syirik pada Allah, kita ni ada dosa, tapi kita mungkin tak buat dosa-dosa yang besar yang lain. Kita tak syirik, kita tak zina, kita tak minum arak, kita mungkin juga tak derhaka pada orang tua kan, mungkin. Tapi ada satu perkara yang biasanya kita susah sangat dalam masyarakat kita ni, kita belum tentu terlepas daripada perangai suka berburuk sangka. Ni mesti ni, ni tiba-tiba buat program ni mesti nak cik pengaruh ni. Ada tengok dipanggil Samsul depan, mana dia dapat duit panggil Samsul depan? Dia nak keluar pindah dah, aku dengan aku lah kena sekali. Samsul depan ni tak ada 5,000 orang tak panggil dia, mandai ke macam mana orang ni tak ada buruk sangka je kan. Orang lelaki keluar balik lambat sikit, mestinya kau jangan percaya sangat dengan lelaki kau ni. Ada ni halakah-halakah dalam kejiranan, penasihat-penasihat yang tak bertauliah kan, geng-geng taman kan. Kau jangan baik sangat, kau percaya sangat dengan lelaki kau. Hati-hatilah, aku ni bukan apa, aku dah kena dah. Wah, ya dengan sedap betul kan. Jangan buruk sangka, jangan suami isteri buruk sangka, jangan. Ya? Inilah jerat syaitan mengajak manusia berburuk sangka. Dan Nabi kita ni, kalau kita sayang Nabi kita ni, apa yang patut kita buat? Pertama, berpegang teguh pada ajaran Nabi, amalkan segala sunnah Nabi, selawat banyak-banyak, berusaha kita memahami dan juga mempelajari sirah Nabi, teruskan usaha dakwah. Kan? Bila sebut tu, faham ke tak faham? Faham ke tak? Kalau faham sekian lah jamaah.
tak susah tuan ni, dia senang ni. Bila dah faham tu settle lah kerja tu kan. Dah tak dapat tuan, belum lagi kan. Sebab kita tengok tadi pada masyarakat nanti ada yang muka macam ni, ada muka macam ni. Kita akan dibangkitkan pada masyarakat besok dengan keadaan telanjang bulan. Telanjang tuan, telanjang tanpa sibuk nak tengok orang lain punya. Hoi, imam tak ada Allah. Samsul debat ke tu? Tak ada. Masa tu nampak suami kita lagi, suami nampak isteri dia lagi, anak-anak nampak mak ayah lagi, mak ayah nampak anak lagi. Oh janganlah, sebab takut masing-masing, takut kena tuntut. Jadi ketua lagi copet lagi. Oh anak buah aku lagi. Masa tu baru kau tahu siapa dirimu itu. Nak sangat jadi wakil rakyat macam tu kan. Jangan main-main, semua kena tanya. Tanggungjawab besar tu, sebab jangan minta-minta jadi pemimpin. Tapi kalau dipilih jadi pemimpin, kena galas sebagai amanah. Menangis tuan. Orang dulu-dulu dipilih menangis. Kita sekarang dipilih celebrate. Mana? Dulu menangis, kenapa lah? Tengok ni Khalid Al-Walid, Panglima Angkatan Tentera Senior Mekah, dan sampai satu tahap tu Senior Mekah kata, wahai Khalid Al-Walid, kamu berehat, kamu jadi tentera biasa, bagi dia pula jadi panglima. Dia menangis, syukur sangat nak saya jadi panglima. Contoh, cubakan kita. Pada mula jadi ketua, lepas tu orang lain pilih ni, kau siap kau ambil jawatan aku. Kau sadar ke tak? Jawatan apa? Jawatan aku dah sebut. Tak, semuanya Allah bagi pinjam-pinjaman. Anak pun Allah bagi pinjam, suami Allah bagi pinjam, isteri Allah bagi pinjam, mak ayah Allah bagi pinjam sementara. Kan? Jadi itu sebabnya dia akhirat besok dibangkit dengan keadaan telanjang tu tadi. Kemudian masa tu matahari sejengkal, okey nak pandai. Sekarang yang berjuta-juta batu jengkal pun orang heboh cakap, lambik ke buka aircon ni, panik lah. Dia cakap tu kan, macam surau ni lain, nampak aircon buka, pintu pun buka, sojuk sampai ke jalan ni kan, kan? Semuanya anda tak anda kan, orang tak tahu. Mana nak tunjuk sekarang sibuk dah balik dengan tahap berjuta-juta batu jengkal ni kan? Dan masa tu ada yang peluhnya bergenang sampai buku lali, tenggelam buku lali ni peluh. Ada yang paras lutut, ada paras pinggang, ada paras telinga, ada yang lemas terus pun ada. Ikut amalan masing-masing. Sehingga kan ada seorang, ada yang sampai berdoa, ya Allah, kau masukkan aku dalam neraka terus ya Allah, tak tahan duduk kat padang mahsyar. Minta masuk neraka, dia tak tahu lagi neraka tu, tapi nak tunjukkan tak tahan. Lalu pula kat telaga Al-Kausar. Masa tu telaga Al-Kausar, dekat telaga Al-Kausar ni kalau kita dapat minum seteguk, jadilah kalau dapat minum seteguk air di telaga Kausar itu, kita tidak akan haus selama-lamanya. Tapi nak dapat minum tu kena sidelik. Tengok atas dunia ni amalan kita macam mana, perangai macam-macam, ada hati nak minum telaga Kausar. Bila masuk malaikat tanya kau pahala, jalan nak singgah kan? Sebab amalan tak nak, surau tak nak baik kan? Nabi tak nak diikut, yang pening-pening ikut kan? Tapi tu sibuk dia minum telaga Kausar. Telaga Kausar ni besar di mana? Dia segi empat, besar dia tu nak mengelilinginya makan masa sebulan. Nampak tak? Lepas tu masa tu mulalah minta bantuan, cari bantuan, tersompak dengan Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, bantulah aku wahai Nabi Adam. Nabi Adam jawab apa? Nafsi, sendiri-sendiri. Tak tolong lah. Tak dapat, kau minta macam mana pun tak dapat, tolong lah. Ini terjemahan tak cap tu buat dah. Apa cakap kau lah Nabi Adam tu kan? Kata. Lepas tu jalan lagi, jalan tersebab pula dengan Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, bantu aku wahai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab, nafsi,
Sendiri-sendiri. Pandailah kau. Tersumpahlah dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata, wahai Nabi Musa, bantu aku wahai Nabi Musa. Nabi Musa kata apa? Nafsi. Tapi Nabi Musa siap beritahu, tak ada orang boleh selamatkan kamu. Muhammad yang boleh tolong kau. Sebab boleh nampak tu umat Nabi Muhammad. Nampak? Masalah tuan-tuan dan puan, jarak masa antara satu Nabi nak jumpa dengan Nabi yang lain, jarak masa perjalanannya 1000 tahun perjalanan. Itu akhirat. Ni ringkas, kita ringkaskan ni. Akhirnya jumpalah dengan Nabi. Ringkas cerita. Ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah. Bertuahlah kita kalau Nabi kenal kita. Umatku, ummati, kemari. Maknanya Nabi kenal kita. Tapi kalau kita sebut, ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah, kau siapa? Nabi tak kenal kita, maka sia-sialah hidup kita. Ataupun, ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah, aku macam pernah dengar Rasul. Fikir mana Nabi tak apa-apa cam sangat suara tu. Rupa-rupanya waktu selawat tadi, dia mining je, dia tak keluar sangat suara dia. Tu yang tak cam. Kan? Bukan semua pula. Kan? Iyalah, jadi dia tak keluar suara, tak keluar selawat, dia tak selawat. Contohnya, kejap antara bunyi dengan tidak tu Nabi tak cam tu, macam mana dengar suara. Tu time selawat betul-betul. Nampaklah. Kenapa kita cari Nabi? Kita nak apa dengan Nabi? Kita nak apa? Syafiqah apa? Syafaat. Saya baik. Saya nak dengar betul tu. Potong tuan lah sebut kan. Syafaat kan. Syafaat ni ada macam syafaat. Pertama, kita dapat masuk syurga tanpa hisap. Mudah-mudahan kita dapat. Yang kedua, dapat keringanan di padang mahsyar. Orang lain tahu kita senang, sejuk, mudah. Dan yang ketiga, salah satu syafaat Nabi adalah dah masuk dalam neraka dah, tapi disebabkan ada secebis keimanan kita kepada Allah dan Rasul, Nabi selamatkan kita, transfer serta-merta masuk dalam syurga. Kalau nombor 3 tu pun tak dapat, tuan-tuan, berhentilah jadi orang. Kan? Masjid suruh juga. Memang kalau itu pun tak dapat, macam mana? Itu pun tak dapat. Dah masuk dalam neraka. Nabi tak boleh nak sampai secepis keimanan. Tak ada. Dah dia pun sama mempertikaikan. Dia cakap apa? Mimpi Nabi Ibrahim tu mimpi setan. Begini. Kan ada yang cakap itu. Adalah satu Allah tu yang lahir selahir bulan tu. Dia kata mimpi Nabi Ibrahim yang pasal sembelih anak tu mimpi setan. Apa? Kau baca sirah kata? Baca lah sampai habis. Tak ada Nabi. Memang betul mimpi tu sebab nak uji kasih sayang Nabi Ibrahim kepada anak dia, Nabi Ismail. Pertama dah lah susah nak dapat anak, dah tua pun dapat anak. Dapat anak pula tak duduk sekali, berpisah pula. Kemudian baru nak bermanja berkasih sayang dengan anak, tiba-tiba dapat perintah Allah suruh sembelih. Bukan satu benda yang senang, tetapi kerana Allah buat. Dan akhirnya Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebenarnya Allah nak uji saja, dan Allah gantikan dengan seekor kibas. Tu yang kita kena faham. Janganlah kita sesuka hati memandai-mandai cakap macam-macam. Dan orang yang macam ni pula, bila orang kutuk Nabi, dia tak rasa apa-apa. Okey, biasalah sekarang zaman media sosial kan. Boleh macam tu. Tersentuh hati kita, marah kita, paling tidak marah kita, kecil hati kita bila orang kutuk-kutuk Nabi. Sebab kita tak boleh approve tindakan yang macam tu. Jadi kalau kita nakkan syafaat Nabi, sudah tentunya ada benda yang perlu kita lakukan. Kita ada apa? Ada password kalau nak dapat. Kalau nak dapat syafaat Nabi ni, ada password dia. Password yang pertama, kita kena selalu sebut nama Nabi. Nabi sebut apa? Faman ahabba syai'an aksara bi zikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Kalau suka sebut. Leha mano, leha tu. Suka dekat leha tu.
Mana lehai? Kucing lah. Kucing pun. Tapi dia lehai dia sebut nama. Kan? Mana ni? Mana anak ni? Nampak mak selalu sebut nama dia kan? Kalau kadang seorang mak ni, dia boleh simpan, dia ingat nak lauk anak yang seorang. Sayang kat dia tu. Nampak tak? Penyanyi dulu-dulu kan? Zai. Nampak? Oh, Fatimah. Siti Haidar. Amalina. Sokong budak India, budak Melayu tu. Kan? Sebab betul. Samsul tak ada lagu kan? Tak ada lagu Samsul tu, tak ada. Memang tak laku lah lagu tu kalau Samsul kan? Tapi ada satu nama yang selalu disebut, dilagukan, dinasyidkan, itulah nama Muhammad. Itu sebabnya kita kena selalu sebut nama Nabi, selawat ke atas Nabi. Kan? Kenalah sebut nama Nabi. Kalau dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat hanya untuk Nabi je. Jangan pukul rata lah. Kebetulan nama suami Muhammad, bini tak dapur Bang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak, hanya untuk Nabi saja. Jangan main balut dengan diri dia sekali. Tu kena ingat tu. Kita sayang Nabi. Apa maksud selawat? Macam tu lah. Saya pernah ceramah kat satu masjid kat Kuala Bila. Saya tak nak sebut lah masjid mana. Apa maksud selawat makcik? Apa maksud selawat? Ada seorang makcik tu jawab, nak ceramah lah, tanya pula. Dah kena tahu. Risau dah samsing tu cik. Risau dah berceramah dia kurang asam tu. Kan? Menyesal pula tanya kan. Apa maksud selawat ni? Kita mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. So Nabi kata, sekali kamu berselawat pada aku, 10 kali Allah dan malaikat berselawat kepada kamu. Maknanya mendoakan keselamatan kesejahteraan kita. Malahan Nabi juga sebut, inna awlan nasi yaumal qiyamah aktsarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Itu sebab kita tengok kan, selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bancuh ni kopi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak minum, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah. Kan? Tengok macam ni, bagi kat suami, bang, cuba minum bang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu nampak macam mana? Ni betul dah ni, nampak tak? Beralas, ini adab orang Melayu. Walau pasangannya tak berapa kenal, tapi kan, tapi ini adab dia macam mana? Lebar betul piring. Perasan nak piring ni dilebar ada cawan di perasan. Contoh lah. Tapi betul, orang tu dulu kepantangannya kalau tak bagi alas ni. Kan? Memang jemput minum dia nak. Barulah orang tu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nampak tak? Macam tu. Ini tak jemput minum bang. Kau ingat ni kelab malam pun. Tak, dia cakap betul. Kan? Sebenarnya tu cerita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malahan Nabi sebut al-bakhil. Apa maksud bakhil? Anda harap orang sini. Belajar dengan siapa? Ustaz Piramli dalam kitab Haji Bakhil kan. Al-bakhil betul kedekut. Al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang paling kedekut bila sebut nama aku dia tak selawat. Kenapa dikatakan kedekut? Ini nak beritahu. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, dan bawah tajuk Mahabbah Kecintaan pada Rasul, dikatakan keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan. Keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa. Keselamatan agama terletak pada banyaknya berselawat ke atas Nabi. Dan setiap kali umat Muhammad berselawat ke atas Nabi, sekali kita selawat, contoh dia selawat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, Allah akan memerintahkan malaikat. Malaikat ni saiznya, kepalanya di bawah arasy Allah, kakinya sampai ke dasar bumi yang ketujuh. Sayap sebelah kanan tutup bahagian barat bumi, sayap sebelah lagi tutup bahagian timur bumi.
Bulu-bulu pada sayap tu menyamai jumlah makhluk yang ada dalam dunia ni. Soalan saya, besar ke tak besar? Besar. Tapi itu dikatakan antara saiz malaikat yang terkecil. Itu baru saiz malaikat Jibril. Belum lagi saiz malaikat maut, malaikat yang lain lagi. Belum lagi. Mereka lagi besar lagi. Tapi mereka boleh menjema dalam banyak keadaan. Sekali selawat, malaikat dengan saiz tadi Allah perintahkan menyelam ke dalam lautan nur arasy Allah. Kemudian bila dia naik balik, dia kibaskan sayapnya, tertitislah satu titisan pada bulu yang banyak tadi. Itulah jumlahnya. Setiap titisan yang menyamai jumlah makhluk dalam dunia ni, setiap titisan tu malaikat mendoakan keampunan dan kesejahteraan umat Muhammad dengan tahap sekali selawat. Jadi betul tak kita cakap kedekut? Bukan kedekut ni, bapak kedekut, ataupun kedekut campur komut. Apa yang malih warna sebut nama Nabi tak nak selawat, kan? Ada seorang lelaki ketika zaman sahabat, dia bermimpi bertemu dengan Nabi. Dia nampak Nabi, ya Rasulullah. Excited dalam mimpi jumpa Rasulullah. Tapi Nabi memalingkan wajah. Kenapa Rasulullah? Kau marah aku ke? Tak. Aku tak marah kau. Tapi aku tak kenal kau siapa. Mana mungkin kau tak kenal aku? Dengan tahap para ulama semua memberitahu, kamu lebih mengenali umatmu lebih daripada kamu mengenali mak ayah kamu sendiri. Maka Nabi jawab, memang benar. Aku mengenali umatku lebih daripada aku mengenali kedua ibu bapaku. Tapi aku tak kenal kau siapa. Kerana sepanjang hayatmu tidak pernah sekalipun kau berselawat ke atas aku. Dia terjaga pada tidur, dia menangis. Semenjak pada itu dia mewajibkan diri dia berselawat ke atas Nabi tak kurang 50 kali sehari. Selang beberapa minggu dia bertemu dengan Nabi sekali lagi, dan Nabi sebut, sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan engkau. Kadang-kadang orang perempuan pun tunggu terperanjat baru selawat. Allah sallallahu alaihi wasallam, masa bila balik dapat seketul. Jadilah kan, jangan tunggu terperanjat. Selawat banyak-banyak, kan? Selawat banyak-banyak. Kemudian bencilah orang yang Allah dan Rasulnya benci. Musuhilah orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jauhilah orang yang menyalahi sunnahnya. Serta bencilah semua perkara yang menyalahi syariat. Dan password yang kedua, kalau kita nak bagi Nabi kenal kita, yang kedua, amalkan sunnah Nabi. Hidupkan sunnah Nabi. Punyalah sayang Nabi gitu, tuan-tuan dan puan sekalian. Nabi kata, faman ahya bi sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi beritahu, barang siapa yang hidupkan satu sunnahku, bukan 10, bukan 20, okeylah 13, tak. Faman ahya bi sunnati faqad ahabbani. Siapa hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangan aku. Dan siapa sayangan aku, kana ma'i fil jannah, akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Maknanya Nabi nak bagi pesanan apa hint Nabi nak bagi kat kita ni, apa dia? Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Benda senang-senang kita boleh buat. Contoh paling senang, makan. Siapa dia? Makan terdarah sama terdarah lah, soal nang cerita ya. Apa kan? Makan apa yang Nabi makan? Nabi makan apa? Contoh Nabi makan buah tamar, kita makan dengan buah tamar, kan? Ingat tak pagi Syawal? Pagi Syawal kita disunatkan makan sekurang-kurangnya 3 biji buah tamar. Kena makan. Sebab apa? Sebab nak bezakan. Disunatkan makan pagi sebelum sunat, sembahyang sunat Aidilfitri, sebab nak bezakan pagi Syawal dengan pagi Ramadan. Pagi Aidil Adha pula kita disunatkan jangan makan apa-apa selagi belum sembahyang lagi. Tu ada yang cakap tu bila makan buah tamar 3 biji. Memanglah zaman Nabi dulu tak ada lomang tu. Dia cakap tu. Dan kau ngajar tu. Dia main-main sunah Nabi. Jangan sekali-kali makan buah tamar. Paling baik sekali buah tamar. Dia siap kaji, aku nak makan macam mana Nabi makan. Buah tamar apa Nabi makan? Nabi makan buah kurma ajwa alia.
Itu kalau hari-hari makan boleh botak kepala. Bukan sebab rasa dia, harga dia mahal. Rasa tak ada masalah dah. Membeli tu mahal. Tapi orang sekarang tak ada hal. Banyak ada offer sekarang ni beli. Tak dapat kurma jualan, kurma biasa pun tak apa. Sebab niatkan sunnah Nabi Nabi makan buah tamar, kita makan buah tamar. Ni buah tamar nak jumpa bila? Ijma' ulama' semua dapat. Nampak tak? Puasa habis bulan puasa, buah kurma kotak dengan usup-usup hilang. Usup tayub. Bulan puasa dah nazak kawan tu, dapatkan buah tamar, usup tayub. Sian betul. Pagi raya meninggal kawan. Bila bulan puasa, usup tayub lah, hidup lagi. Buah tam, dia makanan sunnah kena ada kat rumah kita. Orang perempuan sebagai pembekal makanan yang biasa standby kan makanan kat rumah. Yang pertama kena ada habatus sauda, kena ada buah tamar, kemudian madu. Faham perempuan? Apa tak mau? Tu baru cakap tadi, jangan buruk sangka kan. Madu labah, bukan madu yang berdiri tu. Sini cucu ni ada khabar dah tadi, jangan sangka buruk. Saya pun dah nak test tadi. Nampak tak? Makanan sunnah. Dan yang penting juga sunnah Nabi, macam mana cara Nabi makan. Macam mana Nabi makan? Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita tuan-tuan, selagi belum kenyang jangan berhenti. Menteneng pun atau tak menteneng, saya tak dapat nak bagi definisi itu. Menteneng tu sampai macam bontui lah, bontui pun tak faham macam mana tu. Siapa orang ni 9 ni? Berapa orang ni 9? Dia faham menteneng. Tanyalah menteneng tu apa? Tak dapat aja, MEN tak dapat dah, menteneng lah. Sampai padat nak timbul lah urat perut tu, dia banyak air makan. Apa lagi? Pergi kenduri kenara, kita pun makan, ambil lauk. Ambil. Nabi ajar macam tu? Tak. Kita makan, tak habis, tak sedap. Saya cakap, siapa masak ni? Dikutuk pula sama masak. Kau sedar tak kau makan peri? Kau kutuk pula. Sebab satu sifat Nabi, akhlak Nabi, Nabi tak pernah mencerca makanan. Balik hari tu ada 3 kenduri. Balik rumah siap buat analisa perbandingan. Hari ni kita pergi kenduri, lauk kat rumah siapa sedap? Paling sedap rumah tu kan. Yang tadi tak apa-apa lauk dia, siap sound tak apa-apa. Tak ada tuan rumah yang saja-saja nak bagi makanan tak sedap. Dia kalau boleh tu paling sedap dekat dia. Rupanya ada masalah sikit ke apa ke, orang lain elok je makan sikit. Kalau rasa sedap nak tambah. Itu akhlak dia. Ambil banyak, kutuk tak sedap, tak habis, membazir pula. Siapa suruh? Nampak tak? Tu bab makan tu. Nampak tak? Nabi tak pernah mencerca makanan. Macam hari ni kan, jangan kita cerca makanan. Hari ni kalau ada makanan yang ada ke tak ada? Ada kan? Ada. Baguslah, tahniah. Ada packing. Makan terus. Okey, mana ada lah ni. Dia cakap tu ada ke tak ada? Ada, okey. Dia kalau makan, dah ready belum? Kalau dah ready, makruh camah lama ni kan? Saya datang pagi ni kan? Tak adalah. Masalahnya, ada setengah tempat, ada setengah surau tu. Ni saya nak tegur sikit lah. Orang ramai menyumbang kepada surau, kepada masjid. Apa salah buat jamuan hidang bagi orang rasa? Tak cukup lain hal. Ni langsung tak buat ni. Ada tu sanggup bawa penjamah makan kat kedai lain dengan AJK. Orang ajar betul. Saya minta maaf tuan-tuan, kalau buat macam tu memang saya tak makan tuan-tuan. Saya takkan buat tu kan. Kodokut tuan-tuan, duit orang bagi banyak.
Kan at least bagilah rasuh manis itu sikit, sumbangan itu lepek rasuh. Kan penceramah datang dia jauh, tanyalah dia suka makan apa. Ni selera pengusi ikut dah. Contoh tokak dia yang bikin ni contoh lah, contoh. Ya, tak apalah janji. Tak, jangan mencerca makanan. Jauh-jauh datang mihun bagi. Contoh lah, contoh. Tapi malam ni bukan mihun kan? Contoh. Saya okey ya. Allahu Akbar. Gurau Chania punya steady di puncak surau mihun bodoh. Tukar cawan yang biar-biar dia elok sikit. Ada satu surau tu, dia bali siap tu. Kau jangan dibalun ke serbat dia kan, dia ready. Tapi baguslah ada alas ni, adab ni macam ni kan. Ya. Ada Nabi minum. Macam mana Nabi minum? Nabi minum paling kurang ikut sunnah Nabi minum paling kurang 3 tongkok. Adab nampak tak? Contoh lah, bukan nak minum mana ni, contoh bagi faham. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga kali. Nampak? Lebih tak apa, jangan kurang. Sebab dalam hati ni kan, ni sunnah Nabi. Tapi kalau minum macam ni kan, dan tak dapat pahala sunnah, tapi puaslah tidak minum kan dulu. Jadi makna kata ikut sunnah Nabi ni yang terbaik. Kemudian apa? Kemudian apa yang Nabi buat, kita tengok lagi. Nabi buat apa lagi? Nabi bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi salam. Ya. Bagi salam. Malah dalam banyak keadaan Nabi bagi salam dulu pada para sahabat. Ya. Kita ni kadang ada setengah tu. Dek, kau tak nampak kawan tu sini. Bagi salam. Wah, dia lah sound budak. Dia sound budak tu. Kau tak nampak? Bagi salam. Oh, dia rasa dia besar dah. Nabi pangkat paling tinggi pun, tapi Nabi bagi salam. Belum pernah satu ketika diriwayatkan ada seorang sahabat yang menyorok balik tiang sebab dia nak segah Nabi. Baru nak bagi salam, Assalamualaikum. Nabi bagi salam dulu. Kau bagi dulu Rasulullah, mana kau tahu? Aku agak-agak kau ada, aku try lah bagi salam. Macam tu. Nabi bagi salam. Apa hukum bagi salam? Sunat. Apa hukum jawab? Wajib. Tapi ada salam yang tak perlu dijawab. Contohnya bagi salam main-main, ngacau budak perempuan tu kan. Assalamualaikum. Tak jawab dosa. Tak payah jawab. Mampulah kau tu kan. Banyak situ. Assalamualaikum. Tak jawab dosa. Kecoh. Tak sah layan. Tu tak wajib jawab. Yang kedua, bagi salam dalam kawasan tandas, RNR contoh. Dia masuk toilet, Assalamualaikum semua. Kawan tu tengah menyangkung. Salam dia. Ayo tak sekarang tu. Kan banyak tempat lain kau bagi salam situ. Dia tengah happy sangat dah dapat jumpa toilet tu. Sebab daripada tadi menahan punya riak Assalamualaikum semua. Tak usah jawab. Satu lagi yang tak perlu jawab adalah salam di hujung solat oleh seorang imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam dia seorang, wah pahal pula. Apa ganjat imam tengok aja kan. Teka mama imam tu teka mama. Kaget dalam bahasa Indonesia tu tak apa ganjat kan. Tak perlu. Ya, bagi salam. Kalau jumpa Assalamualaikum, apa khabar? Tanya khabar, ya? Bagi salam. Kemudian apa? Senyum. Nabi senyum. Akhlak Nabi ni senyum. Nabi ni dikatakan sentiasa manis dengan senyuman, sehingga ada peristiwa yang mana seorang Arab Badui dia sentap, dia tarik, dia rentapnya kain apa, kain ridak Nabi tu yang dibuat pada benang Najran tu, merah ni. Nabi kan kulitnya agak cerah sikit, nampak merah. Masa tu Nabi buat apa? Nabi senyum. Nabi kata, ambillah. Dia kata, cuba kalau kita
Apa masalah kau ni baik? Kalau kita lah kan. Kalau kita kan, Nabi tak macam tu. Nabi tolong seorang makcik tua berbangsa Yahudi dekat pasar. Makcik boleh saya tolong. Masa tu Nabi usia 13 tahun, 12-13 tahun macam tu. Boleh saya tolong makcik? Baik, anak ni. Anak daripada mana? Saya daripada Mekah makcik. Daripada Mekah. Jaga-jaga. Kenapa makcik? Ada seorang budak nama Muhammad. Jahat budak tu. Jangan kau baik dia. Si Yahudi ni balun dia tak sadar. Kalau kita lah jadi tempat Nabi, dah terlapih bakul tu. Aku tolong untuk banyak sekadar kau kan. Tapi Nabi tak. Nabi senyum, Nabi angkat. Sampai ke rumah makcik tu, dia letak barang tu. Makcik tu bagi upah, ambil lah upah ni. Tak apa makcik, saya ikhlas. Baiknya anak ni. Siapa nama anak ni? Saya lah Muhammad yang makcik sebut tadi. Senyap makcik tu. Akhirnya disebabkan Nabi sedemikian rupa, satu Mekah mengiktiraf akhlak Nabi. Sebab Nabi tak pernah balas. Jalan, ingat tak Nabi berjalan macam mana makcik tua yang buta tu, dimaki hamun Nabi hari-hari setiap kali Nabi lalu. Sahabatnya mengotak-otak lah. Nabi kata jangan, sabar. Nabi kata. Satu hari tu Nabi tengok makcik tu dah tak ada. Makcik tu makcik buta tak dapat. Tapi dia tahu bila Rasulullah lalu tu dihamun. Satu hari tu Nabi tengok mana pergi makcik tu, tak ada. Padan muka Rasulullah, dah sakit, dah terbaring dah. Tak baik Nabi kata. Jangan Nabi. Nabi boleh pergi suapkan dia makan. Ketika Nabi dah wafat, Sayyidina Abu Bakar tanya kepada putrinya Aisyah, apa antara amalan yang Rasulullah buat masa hidup? Dia buat ini masuklah salah satu. Dia pergi rumah makcik tua tu, disuapkan makanan. Sayyidina Abu Bakar tahu makcik ni. Sayyidina Abu Bakar pun pergi jumpa makcik buta tu. Dia ambilnya roti tu, dia siap cecahnya dengan air biar lembut. Kemudian dengan perlahan-lahan cermat dia suap ni. Bila suap masuk dalam mulut makcik tu, diluahkan balik. Tui dia kata, mana dia orang yang selalu suapkan aku tu, dia suap lagi lembut pada kamu. Menangis Sayyidina Abu Bakar. Nabi boleh suap dengan penuh kelembutan, dengan tahap hari-hari makan maki hamun orang tua. Maka Sayyidina Abu Bakar kata apa? Ketahuilah sesungguhnya lelaki yang selalu menyuapkan kamu itu telah pun wafat. Itulah dia baginda Rasulullah SAW. Menangis makcik ni, langsung masuk Islam. Cuba kalau kita dapat peluang menyuap orang yang maki hamun kita hari-hari, bagaimanakah kaedah suapan itu? Agai kalau pakai sudu tu dia gadak mereka kau takak tu, mampuslah kau lagi baik agak lah kan. Tapi Nabi, mana Nabi ajar kita apa? Nabi ajar kita apa? Jangan balas apa orang buat kat kita. Dalam Facebook, dalam media sosial, orang kutuk itu tak relax. Samsul depan pun apa orang tak balun lah. Tak kau lah nak balun-balun lah. Tapi tak adalah sampai gugur telinga ni kan. Tuan-tuan, media sosial Malaysia ni polik tuan-tuan. Ambil gambar seorang pemimpin, tak kira lah parti mana, letak muka jangan tulis apa-apa, letak muka, letak post macam tu. Tengok komen kapal bapak semua lah. Mati lagi baik, tak guna, mampuslah kau semua lah. Tiba-tiba datanglah imam surah puncak jalil, dia komen baik kan? Dia niat baik. Wahai saudara, sekiranya kamu tidak ada perkara-perkara yang baik untuk diucapkan, lebih baik kamu diam. Bukankah telah dipesan apa yang kita tulis dinisbahkan sebagai apa yang kita cakap? Sesungguhnya Nabi tak ajar kita untuk cakap benda-benda yang tidak baik seperti ini. Ada reply bawah tu, sudahlah kau pun sama. Dia balun, dah konyang pula imam kono. Betul ni, betul. Ini senario dia. Masalahnya yang kutuk maki hamun orang Melayu beragama Islam. Apa hal macam tu? Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Tolonglah jaga. Apa yang tahu mana?
Kalau dia tulis tu kurang hajar biada, siapa ajar dia biada kurang hajar? Mak bapak tak ajar. Macam tu je. Kutuk sesama kita ni, sesama Islam ni. Apa hal tu? Nak pilihan raya, cuba tengok. Dia balon kawan tu. Dibalon dah 2 minggu dibalon. Sudah-sudahnya sahabat. Tak, tu sebab kita kata realitinya akhirnya kita ni manusia ni kenapa nak mengutuk-utuk sama kita? Betul tak kan? Kenapa? Banyak lagi pilihan raya dia tak salah. Sebab Malaysia ni dikira sebagai negara paling rajin pilihan raya. Yalah, jangan pilihan raya ni minggu depan pilihan raya lagi. Tahun depan pilihan raya lagi. Ada. Sabar pilihan raya balik kan. Tapi pilihan raya kita pergi pangkah. Kau marah kat calon tu pangkah muka ni rosak. Dah balik jangan cerita. Diam sebab nak jaga ukhuwah ni. Ni balik pergi surau tanya, apa perasaan kau dah kalah ni? Oh memang cek pasal lah tu. Aduh hai, kenapa? Tu sebab kena jaga. Nabi senyum. Pernah satu ketika fakir miskin bawa buah-buahan bagi kat Nabi. Ya Rasulullah, sudilah terima buah-buahan daripada aku Rasulullah. Nabi pun makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi pun makan. Kau suka ke Rasulullah? Nabi makan lagi. Senyumnya. Nabi tak jawab, Nabi senyum. Kau suka ke Rasulullah? Makan lagi. Nabi senyum. Sahabat-sahabat yang berhampiran tu nampak. Biasa diajak kita makan, hari ni tak diajak. Sahabat ni macam terasa lah juga kan. Dah habis makan, berlalu yang pergi fakir miskin ni. Seronok betul hati dia. Sebab Nabi makan habis buah tu. Sahabat pun dekat. Ya Rasulullah, biasa kau ajak kami makan, kali ni kau tak ajak sampai hati. Wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah bahawa sesungguhnya buah tadi itu masam. Aku tak ajak kau, tapi sebab aku takut kau tak boleh kawal mulut kau tu. Kan kau makan masam buah ni, kau terasa hati dia. Dan yang keduanya, sesungguhnya aku tidak sanggup melihat sahabat-sahabatku makan buah yang masam. Dalam satu perbuatan Nabi jaga dua-dua pihak. Pernah sekali nak solat maghrib, tiba-tiba terbau bau yang kurang menyenangkan. Bau kentut. Semua nak tengoklah sahabat mana yang bangun pergi ambil wuduk, mesti dia yang kentut. Tapi Nabi sebut, siapa yang lepas maghrib nanti nak makan daging kambing dengan aku, pergi ambil wuduk sekarang. Semua pergi ambil wuduk, langsung tak tahu siapa. Tu akhlak Nabi. Nampak tak akhlak Nabi? Nampak? Senyum aja. Nabi tak apa. Isteri dia masakan masin. Mana Nabi panggil? Ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan. Balik tiba. Wahai pipi. Tak apa pipi kau ni, tak tahulah. Tak tahulah apa kala. Nak kata pegang tak pegang. Kau bayi hitam kau cik hati pula. Oh mak kau hijau ni hijau. Senang kan? Ataupun ya Humairah, wahai adindaku, wahai kekasih hatiku. Tak kisahlah. Tu maksud dia tu. Apa jawapan Aisyah? Ada apa ya Rasulullah? Tengok pangkat Nabi panggil. Kita janganlah panggil pangkat suami kita tu pangkat kojo ya. Janganlah. Kawan tu kojo hilap. Ada apa wahai operator pengeluaran? Kau ajar tu kan. Nak jangan. Ada apa wahai suamiku? Tu pangkat suami panggil. Faham kan? Ada apa wahai Bilal Surau? Tak ada. Ada apa wahai suamiku? Kemudian Nabi kata apa? Ingat tak masa mula-mula kita kahwin dulu? Kenapa Rasulullah? Kan kita makan bersuap. Oh ingat ya Rasulullah? Kau suapkan aku sekarang. Tengok akhlak Nabi. Nabi dah tahu masakan tu masin. Nabi boleh suruh isteri dia suapkan dia lagi. Bila suap pula, Nabi kunyah macam biasa 40 kali. Ikut sunnah Nabi memang kunyah kan. Tak ada Nabi buat buku masin. Tak ada. Kemudian Nabi kata, bagi aku pula suapkan kamu. Nabi pun ambil, Nabi suap daripada isteri dia. Bila suap pada isteri dia, langsung dicapai pinggan ke dapur. Ya Allah masin. Dia faham. Kita macam mana kalau masin? Kau senyap sini. Kau tahu tak darah tinggi aku apa tu? Darah
tinggi macam. Oh, kasar betul. Sedangkan Nabi dah pesan apa dalam khutbah terakhir Nabi, berlemah lembutlah terhadap isteri-isteri kamu, kerana sesungguhnya isteri-isteri kamu adalah pembantu dan teman yang setia. Lemah lembut. Jangan bangi-bangi, jangan menjoget-joget dengan bini, buta nak mati. Jangan. Kadang-kadang lelaki pun kena macam tu. Iya. Nabi pernah dalam selimut ni. Ini sunnah seterusnya, bersyukur. Nabi dah masuk dalam selimut dengan Aisyah. Nabi kata, wahai isteriku, sudilah kiranya kau izinkan aku untuk bersolat sunat barang seketika. Tengok bahasa Nabi. Sudikah kau izinkan aku untuk bersolat sunat barang seketika? Bukan Nabi takut bini, tapi ayat tu ayat puitis. Apa jawab isteri Nabi? Tidaklah aku lebih suka andai kau terus bersama dengan aku di dalam selimut ini ya Rasulullah, tapi pergilah kau ya Rasulullah. Balik nanti buat. Wahai isteriku, sudilah kiranya izinkan abang keluar barang seketika untuk balun kau dari mama atau dari kawan. Barang seketika. Isteri pun jawab, pergi. Tidaklah aku lebih suka kalau kau terus bersama dengan aku di rumah ini wahai suamiku, tapi pergilah kau. Jangan balik lewat ya. Macam tu. Kan? Sudahkah kiranya kau izinkan aku pergi keluar seketika bersama dengan kawan? Berambutlah. Apa bodoh macam tu? Puitis. Iya, romantik sikit. Nabi dengan bahasa macam tu, Nabi cakap syukur. Kemudian Nabi keluar, Nabi bangun, Nabi solat, Nabi ambil wudu. Terdengar bunyi menggelegak, bunyi menggelegak macam bunyi air masak. Rupanya bunyi Nabi menangis ambil wudu. Nabi solat, Nabi nangis. Nabi sujud, Nabi nangis. Nabi bagi salam, Nabi nangis. Nabi berdoa, Nabi nangis. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau menangis? Bukankah kau tidak ada dosa? Maka Nabi jawab, maka salahkah aku menangis sebagai tanda syukurku kerana Allah memudahkan aku tidak berdosa. Nabi tak ada dosa, semayang nangis. Kita tadi doa dosa banyak ni. Apa nak sudah debat dah sampai belum depan nak. Macam tu lah kita kan. Iya, tu cakap tadi tu beza kan. Syukur. Nabi pernah satu ketika Nabi lapar betul, mana nak cari makanan. Nabi keluar masa di Madinah, tersempat dengan Sayyidina Abu Bakar. Kenapa wahai Abu Bakar? Aku lapar Rasulullah. Samalah dengan aku, mari kita cari makanan sama-sama berjalan. Sempat dengan Sayyidina Umar, lah kau apa hal Umar? Aku lapar Rasulullah. Lah samalah kami pun lapar, mari kita sama-sama. Maka berjalanlah ketiga-tiga pemimpin hebat ni, jalan-jalan cari makan. Sampai ke rumah seorang sahabat, nama dia Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah yang mana? Rumah Abu Ayyub ni lah tempat Nabi bermalam waktu peristiwa hijrah. Bila sampai di Madinah, rumah dia lah yang dipilih untuk Nabi bermalam. Kalau siapa yang dah pergi Madinah, siapa buat umrah haji, dekat Babu Salam pintu masuk tu, di luar tu ada satu tembok tinggi berbumbung sikit. Tembok kosong tu, berbumbung, itulah tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dekat dengan pintu Babu Salam. Nah, jadi apakah gerangannya? Nabi bagi salam, dia tengok apakah gerangannya? Ketiga-tiga pemimpin hebat ni datang ke rumah tu. Wahai Abu Ayyub, ada tak makanan di rumah kamu? Sungguhnya kami lapar ya Rasulullah. Yang ada cuma buah tamar dan air masak ya Rasulullah. Nabi kata alhamdulillah. Nabi pun ambil bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan dan Nabi minum. Kemudian Nabi minum, Nabi sebut alhamdulillah, dan Nabi sambung dengan ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Setiap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu sebutkan. Sebut. Alhamdulillah dapat anak masuk universiti. Alhamdulillah dapat kerja. Alhamdulillah kena berhenti kerja. Kena dapat, boleh-boleh lah cari kerja lain. Contoh dia sentiasa sebut nikmat Tuhan bagi. Alhamdulillah dapat duduk rumah. Alhamdulillah ceramah batal lagi dapat duduk rumah. Saya susah betul nak dapat batal ceramah ni. Kalau dapat batal tu, ya Allah, seronok betul. Macam Jalil ni senyap ni, tak jadi dia tu. Dah tanya dah semalam, jadi. Jadi. Tapi bila kita dapat nikmat tu, syukur.
Alhamdulillah, Allah bagi aku isteri yang pandai masak. Allah, lempah-lempah jadi lempah sayur jadi daging, mana buat. Anda betul. Syukur, sentiasa syukur. Lafazkan kesyukuran kita. Tanda syukur ada 4 perkara, kata Imam Al-Ghazali. Pertama, kita sebut Alhamdulillah. Kedua, dalam hati memperakui siapa yang bagi nikmat. Yang ketiga, tidak tanduk perangai melambangkan kesyukuran kita kepada Allah. Dan keempat, tanda syukur memelihara nikmat supaya tidak rosak. Itu juga syukur. Allah bagi nikmat sihat, jangan dirosakkan dengan mengunyah tembakau, isap rokok. Saya saja nak tengok riak wajah dia, mula buat muka tak payah itu tempat dah mula diusik dah selesai rokok. Tu saya pergi kat masjid simpang 4 ni, Pulau Pinang. Kat simpang 4 tu, masuk simpang tu sebelum jambatan kedua kan. Dekat dinding masjid tu ada fatwa pengharaman rokok, ada dalil ayat Quran dengan hadis. Ada seorang pakcik tu dia baca tu sambil rokok. Tak terdaya aku tengok. Apakah mesej nak disampaikan ni sebenarnya? Dia boleh rokok lah kata. Saya baca tu babi tu. Oh anda asal hitam mati tu kan. Tak dapat relax kata kan. Steady lah dia kata. Saya patut saya record lah kan. Enggak lah kan. Betul lah. Kita ni tuan-tuan bersyukur Tuhan bagi nikmat. Syukur. Percaya pada hikmah. Kadang-kadang kan kita ni jadi tak bersyukur ni sebab apa? Itu sebab Nabi kata manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Dia syukur. Alhamdulillah ada isteri. Ya. Isteri pula sibuk nak kuruskan badan. Syukurlah dengan badan yang ada. Kalau nak kuruskan badan, bertanya suami dulu, abang kalau saya kuruskan badan sikit boleh tak? Lah kenapa pula? Okey lah ni, abang suka macam ni. Betul? Iya. Kau badan macam ni, aku peluk sadap. Takat tu dah pek. Ini kau kurui. Halah. Ni macam peluk tiang. Iya. Kenapa nak kurus? Suami tanya, kenapa nak kurus? Kerana Allah bang. Oh my. Macam mana tu? Sebab nanti bila saya ringankan badan saya nak ibadah senang. Kalau macam tu je lah. Buatlah apa yang patut buat. Kenapa nak kurui? Nak lawa lah. Tak ada kaitan kurui dengan lawa. Kalau muka dah tak boleh belah tu kan, kau kurui pun tetap tak boleh belah. Macam tu lah ayat kan. Yang faham-faham lah. Tak, maksud tak, bukan saya nak kutuk apa tak. Maksudnya kecantikan itu sendiri subjektif. Syukurlah. Syukur ada pasangan, jaga elok. Syukur ada suami, jaga elok. Ya. Ada orang jambatan dia pendek, copek dapat jodoh. Orang tu jambatan dia panjang, lambat dapat jodoh tapi dapat yang terbaik. Ada orang tu langsung tak ada jambatan, sebab Allah bagi peluang jaga mak ayah dia sampai ke akhirnya. Ada orang tu jambatan dia dah lah pendek, banyak kali lah tu rezeki. Yang faham tak faham sudahlah. Kan? Iya. Tu sebab syukur berpasangan. Lepas tu satu lagi, ni nak pesan juga ni. Syukur ada suami, layan elok. Iya. Suami banyak mengadu kan saya. Banyak betul mengadu. Iya, dia mengadu. Tak, orang perempuan mengadu lagi ramai lah. Tapi orang perempuan ni kena faham juga. Lelaki ni dia umur 40 tahun dan ke atas ni, dia punya keinginan dia lain. Jadi kadang dalam bilik tu, kat luar kami garang tu. Kau datang tak corang lagi? Datang. Stay. Kita jumpa. Ramai juga. Dalam bilik dia minta sedekah. Sian betul. Faham ke tak faham ni? Dia mula fikir ni minta apa? Dalam apa bodoh lagi dalam bilik.
Iya, kan Nabi pesan layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Nampak? Janganlah sesaja cari belakang unta tu. Maksud suami kalau tanya on tak on? On. Macam tu lah. Apa? Ni betul ni cakap ni. Kami syukurlah ada suami. Layan lah elok. Kan? Kemudian apa? Bersenda gurau. Nabi pun bersenda gurau. Tapi Nabi gurau macam mana? Nabi gurau dengan isteri Nabi main kerja-kerja. Nabi main lumba lari. Ada hari Nabi menang, ada hari Nabi bagi isteri dia menang. Wah, mustahil Nabi kalah dengan isteri dengan tahap Nabi ni fit. Nabi ni ketua angkatan tentera. Nabi cergas. Nabi suka memanah, berkuda, berenang. Nabi hebat. Kan? Tapi mana Nabi mengalah. Nampak tak? Bersenda gurau. Nabi main kerja-kerja dalam rumah. Balik nanti buat dalam rumah, jangan kat luar. Nanti jiran nampak, apa hal lah tu? Berarti siap sodot tu. Samput lah. Aduh, asma pula dia. Siap sodot lah. Main kerja-kerja, jangan main nyunyuk lah. Ilaha illallah. Dah tua, dah tak ada anak ni semua main nyunyuk lah dia. Abang nyuruh, ya saya kira 5, 4, 3, tiba bunyi air masak lah, tutup air tengah apa tu, nampak tak pinggan kat sini tu. Ada siapa pula tak basuh ni basuh. Tadi nak buat apa, lupa pula. Laki dah korek dalam mari tu. Dia lupa laki menyuruh tu. Abang tu tak balik-balik ni, motor ada lah. Lepas tu buat report polis, dah 2-3 hari tak balik. Dia menyuruh dalam bilik anak, tak ada siapa perasan. Bawa tu unit K9 anjing pengesan, jumpa laki dah mati korek totalan ubek gagat. Dalam almari tu dia ingat gulu apa, dia tolan langsung mati. Tu saya cakap tadi, bergurau senda. Nabi bergurau juga dengan sahabat-sahabat. Nabi bergurau juga. Nabi bergurau dengan sahabat. Ingat tak kita masa dulu kan, pernah tak kita makan sate, kita dah makan lidi tu kita letak kat pinggan kawan kita, macam dia makan banyak. Kita ni konon tak banyak lah macam dia kan. Pernah buat kan? Rupa zaman Nabi dah berlaku lah. Sahabat-sahabat nak bergurau dengan Nabi, dia makan buah taman biji itu, time Nabi pandang tempat lain, dia letak kat pinggan Nabi. Nabi pusing letak kat pinggan Nabi. Sudah pinggan Nabi, Nabi perasan, nampak sudah penuh pinggan Nabi dengan biji buah kurma. Akhirnya sahabat tegur, ya Rasulullah, banyak je kau makan ya Rasulullah. Nabi senyum, Nabi kata, Alhamdulillah, tapi kalian lagi hebat. Kenapa pula? Dengan biji-biji kau tolak. Nabi kata, sebab pinggan ni kosong. Mana payah biji buah kurma? Semua tengah kono dah kita ni tu. Tapi Nabi gurau tak kasar. Macam tu lah Nabi gurau. Nampak tak? Nanti cakap tadi tu, bersenda gurau kan. Kemudian sedekah. Sedekah lah banyak tuan. Sedekah tak pernah memiskinkan orang. Malahan Nabi kata, sesungguhnya bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Tu sebab orang tua dulu kalau dia nak bermusafir, dia lalu kat surau atau masjid, dia akan berhenti dulu, masuk duit dulu, baru dia jalan. Sebab dia yakin itulah cara insurans perjalanan dia. Betul dia? Sedekah tuan. Nampak tabung surau, jangan baik-baik lolap. Tiba-tiba koma, lalu tabung elok adalah iya, sedekah tuan. Nabi pun sedekah. Kenapa kita tak nak sedekah kan? Sedekah banyak. Barang siapa yang ada masalah ekonomi, masalah keuangan sekarang, Nabi dah bagi dah tips. Siapa nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggalkan 2 amalan ni. Pertama, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, dan yang keduanya sedekah subuh. Kalau pergi surau ada harapan. Sebab orang datang surau, lepas azan tu dia akan sembahyang sunat dulu 2 rakaat. Kemudian anak pula bawa lah duit sikit, map sumbit dalam tabung surau. Alhamdulillah, settle 2 perkara, berubah hidup kita. Tapi subuh tu mestilah subuh ikut waktu.
Subuh gajah terkek tu. Subuh gajah ni 7 lebih tu subuh gajah. Yang 5 minit sebelum zuhur tu subuh dinosaur tu dah pupus dah. Tak perganjat lah imam tengah hari, sama pula yang kunut tengah hari. Ya, sedekah. Ya, sedekah. Macam malamnya lah, ingat Sabtu lepas dia gambar telur dadah. Ada yang sedekah 5 koping weh. Bagi pula, bagi yang terbaik. Macam Nabi tengah pakai, Nabi pakai baju baru, ada seorang sahabat tegur, Rasulullah cantik baju kau Rasulullah, bagilah kat aku Rasulullah. Sebentar Nabi masuk dalam pakai baju kedua, Nabi bagi baju baru tadi. Baju ni ada sahabat yang ni pun cantik lah Rasulullah, bagilah kat aku Rasulullah. Nabi masuk dalam pakai baju ketiga, bagi baju kedua. Baju ketiga ni dia dah tak kira baju baru tak baru, janji baju Nabi. Rasulullah bagilah kat aku baju Rasulullah, aku suka Rasulullah. Sekejap Nabi masuk dalam pakai baju keempat. Bila Nabi bagi, Nabi kata cukup, jangan minta lagi, ini saja yang aku ada. Bagi yang terbaik. Cuba orang buat kan, budak pek telokong Siti Kalilah kan. Kita nak sebut je nama yang satu lagi tu sebab dia tak taja ceramah kita malam ni. Saya sebut kan. Contoh lah kan, telokong baru anak bagi, cantik telokong kau, bagilah kat aku. Oh tapi ni ambak tapi ada. Dan bagi sebenarnya nak bagi yang terbaik. Assalamualaikum, salam. Apa tu? Ya kebetulan boleh buat mihun Singapura. Ambillah. Kau ni cerita tahu jangan lapar ni, terima kasih yang terbaik bagi sebab dia pandai masak mihun Singapura. Assalamualaikum, salam, ada apa kak? Ya, kuih lapis. Ya Allah, sampai seloyang kak bagi banyak sangat. Bukan apa, kebetulan tak jadi betul apa? Nak bagi yang elok apa perangai tu, bagi kuih tak jadi. Parah betul. Orang nak cakap bagi yang terbaik. Nampak tak bagi yang terbaik. Ya. Kemudian apa lagi selain pada sedekah? Tapi betul sedekah tak pernah memiskinkan orang. Malahan Nabi kata bertambah dan bertambah rezeki. Itu janji Nabi, takkan kita tak percaya dengan Nabi. Kemudian apa lagi? Silaturahim. Nabi kalau pergi semayang di masjid 3 hari Nabi tak nampak seorang sahabat tu, Nabi dah tanya, mana pergi Abu Bakar? Dia tak sihat ke? Mana pergi Umar? Mana pergi ni? Dia akan tanya yang 3 hari. Tadi macam kita pergi surau, kita 3 hari memang tak perasan lah. Lama betul dah tak nampak siapa tu lah, mana dia pergi. Tu dah payah pada sunnah. Tanya semana pergi dia dapat tak ada. Mana pergi dia? Tanya khabar. Lah kau tak tahu ke? Kenapa? Dia kan kahwin. Ya ke? Bukan dah banyak ke umur dia? Itulah tu rezeki. Ya dia kahwin dengan orang mana? Budak universiti. Umur 80 tahun dapat bini umur 25. Tak terangkit kau ni. Ya Allah, untungnya dia. Patut tak datang surau dah. Contohlah kan, tanya khabar juga. Kemudian nama bab silaturahim ni Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Kau jangan lalu dah depan rumah aku ni, rumah dia punya marah, kita tak ada apa-apa lagi dah, tolong jangan lalu lagi depan rumah aku. Dahlah itu satu-satunya jalan nak keluar pada taman. Apakah gila dia melarang orang lalu depan rumah dia? Kan heran betul tuan-tuan. Yang itu pun Nabi ajar bab silaturahim. Nabi ajar. Kenapa berat silaturahim ni? Sebab Allah letakkan sifat Allah iaitu rahim dalam perhubungan. Jadi jangan kita gemar-gemar memutuskan perhubungan. Baiklah satu dengan yang lain. Kau dengan aku dah tak ada apa-apa. Oh, jangan sebut ayat tu. Jangan. Ya? Jangan, hati-hati. Ya? Jaga silaturahim. Kemudian apa? Sabar. Nabi sabar, takkan kita tak boleh sabar. Sedangkan Nabi ampunkan umat. Apa tu jawapan kita? Itu Nabi. Aku ni bukan Nabi. Tentu Nabi kecil hati. Sebab akhlak yang baik itu adalah untuk kita ikut.
Kenapalah kita nak fikirkan tu Nabi, aku bukan Nabi. Adakah Nabi sebarkan tu sebab kita ni Nabi juga? Tak, sebab kita bukan Nabi. Nabi sebarkan, hidupkan sunnah Nabi. Sabar banyak-banyak. Orang perempuan sabar, sabar dengan lelaki kan. Kadang-kadang ada manusia ni, dia boleh tahan dengan hujan susah, tapi ada yang kalah dengan hujan senang. Bila senang dia lupa pasangan dia, dia abaikan pasangan dia dan cari lain. Contohlah, hati-hati. Lelaki memang tahu sikit lah hari ni kena balun kan. Kena sabar lah tuan-tuan ya. Nak macam mana lelaki baik-baik macam mana kan? Sabar. Kemudian kita tengok Nabi kena baling batu di Taif kan. Kena baling batu, berdarah-darah. Kemudian datang malaikat, dia kata, wahai Muhammad, kau nak tak aku timpakan penduduk Taif ni dengan gunung ganang biar dia mati? Nabi kata jangan. Nabi kata jangan. Barangkali mereka tidak beriman pada Allah dan kepada aku, tapi mungkin anak cucu keturunan mereka akan beriman pada Allah dan kepada aku. Rupanya betul hari ini kalau kita pergi Taif, 100% penduduk Taif Islam. Bayangkanlah kalau Nabi bersetuju dengan proposal malaikat dulu. Alamat lanyaplah Taif tu tuan. Ya. Itu sebab Nabi sayang kita, Nabi sayang kita. Kalau kita tengok Nabi sayang ni, apa tanda Nabi sayang? Pertama tadi, faman ahya bi sunnati faqad ahabbani. Nabi kata, siapa yang hidupkan satu sunnahku maka dia sayangkan aku. Nabi sayang kita, dia bagi syarat yang paling simple tu. Kedua tanda Nabi sayang, ingat pada satu ketika malaikat Jibril turun daripada langit, bila jumpa dengan Nabi. Nabi tanya, kenapa kau wahai Jibril nampak risau? Jibril kata, sungguhnya sebelum aku turun tadi aku nampak Allah memerintahkan penjaga neraka agar menyalakan nyalakan api neraka selama 1000 tahun, daripada merah sampai menjadi putih. Kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun, daripada putih sampai menjadi hitam. Percayalah wahai Muhammad, kalau terbuka sedikit lubang pintu walaupun sebesar lubang jarum, nescaya hancurlah dunia. Api paling panas di Puncak Jalil, api paling panas di Shah Alam, api paling panas di Seremban, kita combine kan. Kemudian api-api yang paling panas di seluruh dunia semua hantar wakil. Chile, Uruguay, Bolivia, US, Filipina, Indonesia, semua kumpulkan api paling panas. Jadi kita combine kan api paling panas seluruh dunia 70 kali ganda lebih panas percikan api neraka. Bayangkan macam mana tuan. Dengan tahap tu ada orang boleh beritahu nak berenang di lautan api. Ayat dia minum air kopi pun bertiup, cerita berenang lautan api. Kenapa lagi tanda Nabi sayang? Nabi minta, ya Allah, umur umatku jangan kau bagi panjang-panjang ya Allah. Nabi semua. Hai, kalau Nabi sayang biarlah umur panjang. Tak, Nabi sayang kita sebab Nabi kata tak bagi umur panjang. Sebab apa? Nabi kenal umat dia, sebab umat dia gemar panjang cita-cita. Contohlah macam sekarang kan, kita tahu umat Islam dekat Malaysia ni, orang Malaysia umur purata kebanyakan 60 tahun. Kebanyakan 60 tahun meninggal. Kalau 70 tahun ekstra, 80 tahun bonus, 90 tahun gegar Baganza. Kalau 100 tahun naik tugu ke simpang ke taman tu, manusia tertua di taman. Macam tu lah tuan-tuan umur kita. Jadi bila kita umur macam tu, kita boleh baca umur 40 dah slow down dah, 50 dah mula pergi masjid, 60 dah pencen, apa lagi nak kenal, apa lagi nak kejar, semua dah lepas, anak dah lepas, datang surau. Sebab tu yang datang ke surau tu belia dah tak ramai kan? Yang ramai beliau. Yang jadi sujud lutut berbunyi Allahu Akbar, tap macam Allah, seorang sakit betul lutut dia. Ini macam mana? Tapi sebab apa? Sebab Allah sayang, Nabi pun sayang. Sebab kita dah tahu dah apa kita nak kejar, tu pergi surau. Lepas tu meninggal. Ya Allahu Akbar, meninggal tengah sujud. Tak nak ke? Tapi jangan imam. Kalau imam meninggal tengah sujud, kacau tuan-tuan. Itu rezeki lah. Allahu Akbar. Habis last nafas ni yang makmum ni.
lama sujud. Kawan tu macam ni lah. Yang seorang tu siap tinjau. Belum lagi weh. Dah berbisik di belakang tu. Woi, apa? Lama sujud. Hei, lah semayang tak boleh cakap. Yang seorang kat sebelah, nasib baik aku tak cakap. Sama tu kata, weh, bercakap dah kita batal lah weh. Tengok imam usik tumbang, Allahu Akbar. Sebulan tak habis cerita, imam meninggal tengah sujud weh. Allahu Akbar. Ini meninggal tengah karaoke. Karaoke kat Kota Tom Yam. Engkau lah. Dah korek. Yang kat meja lain, saya senyap. Yang seorang, aku rasa dia lupa lirik. Yang seorang tu, saya kunci lirik tu. Sama gila lah. Rupa usik-usik meninggal. Meninggal tak lopeh mikrofon tu. Punggah jangan bawa anda. Bawa mikrofon. Malu tak malu? Sebulan tak habis itu. Dia meninggal. Pegang mikrofon. Dah habis. Jatuh maruah. Betul tak? Itu sebabnya kita kena jaga. Nabi sayang kita ni. Kemudian kita tengok Nabi bila cerita pasal malaikat tadi, cerita pasal lubang neraka tadi, sebenarnya neraka ni macam mana? Wahai Jibril, ada 7 pintu. Disebutlah pintu ni neraka sakar, ni untuk orang yang menyembah api, ni untuk orang munafik, pintu ni sampai pintu ke-6 ni disebut. Pintu ke-7 Nabi tanya, pintu ke-7 tu pula untuk siapa? Soalnya Jibril, silap pula cerita tadi. Cakaplah pintu ke-7 untuk siapa? Wahai Muhammad, sesungguhnya pintu yang ke-7 itu dikhususkan untuk umatmu yang berdosa kepada Allah. Allah menangis Nabi sampai pingsan. Sampaikan Jibril pangku Nabi. Macam itulah sayang Nabi gitu. Kemudian bila Nabi jaga, Nabi terus tanya, wahai Jibril, aku tahu ada satu pintu dikhususkan untuk umatku, tapi ada tak walaupun seorang umat aku yang masuk ke dalam, dengan harapan tak ada seorang pun masuk. Maka Jibril kata, sesungguhnya ada wahai Muhammad. Sedihlah Nabi. Nabi balik rumah, Nabi solat, Nabi nangis, Nabi duduk, Nabi nangis sebab mengenangkan umatnya. Kemudian ketika di penghujung hayat Nabi, Allah Ta'ala ada pesan kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, kau pernah pergi jumpa kekasih aku, kau pakai cantik-cantik, elok-elok, wangi-wangi, kau bagi salam, kalau dia bagi masuk kau masuk, dia tak bagi masuk, jangan kau masuk. Nabi dia dapat macam tu, kita tak dapat. Tuan-tuan tiba-tiba dah depan muka orang. Itu sebab kena jaga-jaga kan, sampai masa ni kita akan mati. Dan kemudian bila malaikat maut tu masuk je, sebelum tu dia bagi salam je, Fatimah berkata, wahai ayahandaku, ada seorang lelaki di luar sana, nak kata bengis tak bengis sangat, nak kata ni, tapi mukanya tak pernah aku lihat, mukanya agak menakutkan. Maka Nabi pun dengan lemah kata, ketahuilah wahai puteriku, sesungguhnya itulah yang akan menghapuskan segala kelazatan dunia. Itulah yang akan mengurangkan jumlah jemaah dalam dunia ini. Itulah malaikat maut. Sedihlah Fatimah. Orang nak sambut yang ayah dia. Kemudian panggillah dia masuk. Bila dia masuk, Nabi pun tanya, wahai malaikat maut, dia tanya apa? Mana Jibril? Jibril tak datang, dia tak nak ke tengok aku. Jibril dah tahu malaikat maut dah turun nak jumpa Nabi, dia nak menyuruh siap-siap. Tapi bila Nabi sebut Jibril mana, muncul maka Jibril, aku di sini Rasulullah, hiburkanlah hati aku ni. Wahai Rasulullah, kau jangan risau, malaikat dan bidadari sedang menghias syurga untuk kau. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tapi kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Hiburkanlah hati aku ni. Rasulullah, kau jangan risau, malaikat dengan bidadari ni berbaris ni, semua nak menyambut ketibaan kau di syurga. Segala puji bagi Allah. Semoga Allah memberkati. Tapi kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Nak dengar pasal umat ni. Pada ketika itu, wahai Muhammad, diharamkan syurga itu untuk orang lain, melainkan setelah umatmu masuk ke dalamnya, barulah orang lain boleh masuk ke dalamnya. Barulah Nabi senyum.
gembira Nabi. Nabi pun panggil malaikat maut, hampirlah kepada aku, cabutlah nyawa aku. Waktu nak dicabut nyawa ni, kekasih Allah ni, ya Allah sakit ni ya Allah, kata Nabi, sakit ni ya Allah, macam manalah umat aku nak tanggung sakit macam ni ya Allah. Sayang Nabi gitu. Dan Nabi doa, ya Allah, kau berikanlah segala kesakitan umat tu kepada aku, supaya umatku tidak sakit seperti ini ya Allah. Itu sebab ada pandangan kata kita ni esok dicabut nyawa tetap sakit, tetap sakit, tapi dah tinggal 1/3 sahaja, sebab 2/3 lagi Nabi dah tanggungkan untuk itu. Macam tu sayang Nabi kat kita, tuan-tuan. Sahlah sayang kan. Jadi tak patutlah. Itu sebab Nabi kata, belum sempurna keimanan seseorang di antara kamu selagi mana kamu tidak mengasihi aku melebihi kamu mengasihi anak-anak, kedua ibu bapa dan manusia selain. Kita kenalah sayang Nabi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya. Tuan-tuan, dalam hidup kita ni jangan sibuk nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kalau satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harga. Deep tak? Begitu juga Nabi ada pesan. Nabi pesan, yang pertama Nabi pesan apa? Anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Jadi jangan sibuk nak kejar kaya, tak pernah cukup. Dan Nabi juga sebut manusia yang paling kaya adalah manusia merasa syukur dengan apa yang dia ada, merasa cukup. Dan Nabi juga sebut tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi banyakkanlah memberi daripada menerima. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya faham cara pandang tu, saya faham. Tonong tu topak tak berganjak tu saya faham. Lepas tu dah bergalih-galih kaki tu pergi duduk tu saya faham juga lah tu. Kalau saya pandang kan masulah dia bergalih. Lepas tu mula ada macam ni macam tu kan. Saya faham, insyaAllah. Sebenarnya ada banyak lagi saya nak sampaikan. Maknanya confirm kena panggil lagi. Ya, next kita buat tahun depan, kita panggil 2 Syamsul, Syamsul Debat dan Syamsul Gau-Gau. InsyaAllah. Jadi apa-apa pun saya ucapkan terima kasih banyak. Nak bagi tahu bertuah kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan kita sia-siakan peluang ni. Nak jadi baik, ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat baik-baik, mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Ya, jadi kita buatlah. Ya, simple buat, pakai wangi-wangian pun sunnah Nabi. Kalau pakai wangian tu kita test kan, okey tak kau sebut? Okey lah yang ni. Yang ni okey, kita pun beli. Sebab dah tanya kawan kita, kita pilih yang terbaik. Itu juga sunnah Nabi. Nabi pilih yang terbaik, kita pun pilih lah yang terbaik. Ya, ni bau ketiak dengan bau muka sama macam mana kan? Semua kena jaga. Suci dan bersih itulah Nabi. Kemas sedap mata memandang itulah Nabi. Kita pun kena jadi macam tu sebab nak ikut Nabi. Jadi cukup sekadar tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi bersama-sama kita manfaatkan kehidupan kita ni sebagai umat Nabi. Sebagaimana disebutkan dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20, Allah beritahu yang bermaksud barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Mana nak kejar akhirat, dunia pun dapat. Kejar dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa-apa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cukup sekadar itu. Bak kata orang, sepadan-padan tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa